Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pagi ini kita hikmah yang ke-7-8 ya. Hikmah pagi ini kata Tuan Syekh, berbeza-beza jenis amalan disebabkan oleh berbezanya keadaan atau situasi hidup seseorang. Tuan Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari nyatakan pada kita, kata dia, dalam hidup kita ni agama bagi kita dua standard amalan, dua standard ibadat. Satu dipanggil amalan wajib, yang satu lagi amalan sunat. Okey, amalan wajib ini semua orang kena buat. Amalan sunat pula orang boleh pilih mana yang dia nak buat di antara bagai-bagai itu. Jadi oleh kerana pilihan tadi banyak, maka agama tidak menentukan siapa kena buat pada standard khusus. Yang perlu dibuat mengikut standardnya adalah amalan wajib, iaitu dalam rukun Islam tu ada 5, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyang, puasa, haji dan juga zakat dan juga haji. Jadi pada amalan itu semua orang kena buat, tak ada pengecualian. Maksudnya tak ada orang kata dia ni warak, dia nak sembahyang zuhur 8 rakaat, tak boleh. Dia kena sembahyang 4. Sebab itu standard yang telah ditentukan. Orang tu kaya ke, dia miskin ke, dia sembahyang zuhur 4 rakaat. Orang itu sakit ke, dia tak sakit ke, dia sembahyang zuhur tetap juga 4 rakaat. Cuma yang mampu tu dia berdiri, yang tak mampu tu dia duduklah, tapi tetap 4 rakaat. Adapun selain daripada yang fardu, kata Tuan Syekh, kita tak boleh buat standard semua orang kena ikut. Sebab apa katanya? Sebab keadaan orang tidak sama. Jadi bila sebut keadaan itu, tuan dan puan, keadaan orang ada 2 jenis keadaan. Satu dia panggil emosi, yang satu lagi keadaan sosial. Jadi setiap orang dia tidak mempunyai keadaan emosi yang sama. Ada kadang orang tiba-tiba dia diselubungi oleh rasa sedih. Jadi bila dia diselubungi oleh rasa sedih, maka orang yang sedih biasanya dia akan pasif. Dia rasa pasif lah, begitu. Misalnya orang tadi dia buat dosa banyak, kemudian bila pencin dia bertobat. Jadi bila dia tobat, dia pergi masjid, dia akan diselubungi rasa bersalah dengan dosa lama, maka sifatnya akan jadi pasif, duduk hujung masjid, duduk diam dalam gelap. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sebab dia diselubungi oleh rasa bersalah, takut dengan neraka, dan emosinya diselubungi begitu. Ada pula orang lain yang masa muda dia dulu tak adalah buat jahat sangat, cuma kurang sembahyang sunat. Jadi bila dia pencet, dia tak terfikir pun pasal dosa, pasal apa, sebab dia tak adalah jahat sangat. Maka dia duduk sembahyang sunat je lah, sebab dia kurang sembahyang sunat. Jadi berarti kita tak boleh nak kata dekat orang yang rasa bersalah tadi, kita pergi dekat dia, kenapa tak sembahyang, malah kau. Tak boleh kita nak kata dekat dia, sebab emosi yang menyelubungi orang itu tidak sama dengan emosi yang diselubungi oleh orang tadi. Misalnya, kalau
tuan-tuan dan puan-puan tengok, ustaz-ustaz ni biasanya dia pergi masjid lewat, dia balik cepat. Tengoklah ustaz atau imam, tuan-tuan yang duduk kat Akademi Islam tu ada. Ustaz ni pergi masjid lewat, dia balik cepat. Yang tidak ustaz ni dia mari awal balik lewat. Betul kan? Jadi tak bolehlah orang yang tidak ustaz dia pergi dekat ustaz, dia kata kenapa ustaz ni mari lewat balik cepat. Tengok kami ni baik, mari cepat balik lewat. Dia tak boleh kata begitu. Sebabnya ustaz ni yang pergi lewat balik cepat ni sebab lama dia pergi masjid. Jadi maintain baik. Yang tidak ustaz ni pencen tu baru nak pergi masjid, jadi duduklah lama sikit. Jadi dia tak payah nak sindir siapa-siapa. Yang ni ada keadaan dia, yang ni ada keadaan dia. Keadaan awak tidak sama dengan keadaan saya. Keadaan saya tidak sama dengan keadaan awak. Jadi sebab itu orang tasawuf kata ustaz-ustaz tak boleh menjadikan semua orang ikut standard dia. Sebab orang lain bukan ustaz. Orang bukan ustaz pun tak boleh nak jadikan semua orang mesti ikut standard dia. Sebab awak tidak ustaz, saya ustaz. Kalau kita buat semua benda dalam satu standard, kita akan jadi robot. Kita akan jadi robot. Sebab orang tidak sama begitu. Maka sebab itu kata Tuan Syekh, berbeza-bezanya amalan sunat yang dilakukan oleh kita merujuk kepada berbeza-bezanya keadaan kita. Jadi apabila kita gembira, maka kita aktif. Apabila kita sedih, biasanya kita pasif. Jadi sebab itu kita lihat bila orang tadi dapat bonus, baru lepas mengandung, baru lepas beranak, dia mari jabat happy. Tapi orang baru lepas keguguran, dia mari jabat sedih je. Jadi takkan kita nak dekat dia, senyum tak sikit, dia nak senyum tak sikit, dia nak senyum macam mana? Dia sedih kan? Jadi orang sedih tu tiba-tiba nak ajak hari keluarga main bola tampar. Dia nak tampar. Dia mari tu okey dah tu kan? Sebab dia sedih, orang sedih dia pasif. Jadi bila dia pasif, bukan berarti ketika dia pasif dia tak boleh buat ibadat. Dia boleh buat ibadat, tapi ibadatnya tidak ibadat yang bersifat fizikal aktif. Jadi bila dia sedih, ibadatnya duduk tepi dinding tu, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Jadi dia sedang beribadat. Cuma ibadatnya dipanggil ibadat pasif. Ada yang satu lagi, oleh kerana dia happy, maka ibadatnya tidak astaghfirullahalazim, pas semayang, tak cukup semayang di Malaysia, pergi semayang Masjidil Haram, naik Air Asia, pergi sana Malindo, pergi semayang di Jawa Barat. Sebab dia happy. Jadi bila awak happy, awak buatlah ibadat cara awak. Tapi bila awak balik daripada Mekah, awak tertanya orang, aku tengok kau ni sama pangkat dengan aku, bila kau nak pergi ke Mekah? Tak bolehlah nak tanya begitu, sebab keadaan saya tidak sama dengan keadaan awak. Dan apa yang awak buat dan apa yang saya buat ialah benda sunat. Awak boleh buat benda tu, awak buatlah, silakanlah. Saya tak boleh buat benda tu, saya kena buat benda lain. Maka itu. Jadi itu dia punya sifatnya dia. Berbeza-beza amalan sunat seseorang itu adalah berpunca daripada berbeza-bezanya keadaan yang ada pada diri seseorang. Maka sebab itulah sahabat-sahabat sekalian, kalau kita baca buku biografi tokoh ulama tasawuf, kita dapati ibadat mereka itu pelik-pelik. Bila ibadat mereka pelik, itu bukan bermaksud mereka tadi buat satu agama baru, bukan. Tetapi mereka diselubungi oleh satu rasa yang kita tidak rasa. Misalnya kita dengar nama seorang itu, nama dia Fudail Ibn Iyad. Bila dia wukuf di Arafah, orang lain semua berdoa, berzikir, tapi dia duduk berdiri dekat Arafah tu, dia tak gerak-gerak daripada zuhur sampai maghrib tu. Jadi bila kita tengok dia, kita kata gila.
gila. Gila dia. Orang lain kan duduk, ya Allah, ya Allah, bukan orang lain semua orang dia. Dia duduk gini. Jadi bila dah dekat maghrib tu, orang pun kejutkan dia dari dia kata dah maghrib. Jadi dia tanya dia, kenapa Syekh orang lain semua duduk berzikir, kamu duduk berdiri? Kata beliau, aku dulu ada kedai dekat Baghdad. Satu hari kata dia, kawasan kedai itu berlaku kebakaran. Bila di kawasan kedai itu berlaku kebakaran, maka pembantu kedai aku datang bergegas pada aku, beritahu, Syekh, kedai orang lain semua terbakar, kedai kita je tak terbakar. Jadi kata dia, Alhamdulillah. Dia sebut Alhamdulillah sebab semua orang lain terbakar, dia yang tak terbakar. Maka kata Fudail, aku malu sangat dengan Allah, di mana aku rasa syukur sebab orang lain nampak musibah, aku seorang tak kena. Dengan sebab rasa malu itu, kata dia, aku duduk depan Allah, iaitu aku duduk masa wukuf ni, tak tergamuk nak minta yang lain. Rasa malu sangat. Takkan kita nak kata dia tolong? Dia sedang diselubungi satu rasa malu. Macam kita berkawan, tuan-tuan, ada orang yang bila dia jumpa orang, dia malu nak minta belanja. Tapi ada orang selamba je. Kau tidak belanja? Dia ada gitu kan? Tapi ada orang dia, kenapa senyum tu? Tak ada apalah. Pergi, tak ada sebab apa. Jadi dia tak sama orang. Orang tu macam tu. Jadi orang yang minta tu tidaklah tak baik pun, dia okey je. Cuma perangai dia macam tu. Macam kita jadi isteri lah. Kadang-kadang kita ajar dekat kawan kita, kau ni cantik, suami kaya, kenapa aku tengok kau gelang tu tak ada? Kawan tu kata, malulah kita dengan suami. Inilah kau, kenapa tengok aku ni? Aku minta je dengan suami. Jadi dia mungkin boleh lah, sebab dia daripada tingkatan 5 lagi brutal itu yang ni. Dah disuntik sopan lagi, gata-gata telinga, suami tak faham, betul kan? Kena aja kan? Dia tidak sama kan? Jadi sebab itu bila orang tadi tak sama, kita nak standardize semua benda pada semua orang yang tak sama, itu zalim. Jadi oleh kerana Allah itu maha adil, benda yang di standardize ialah rukun Islam. Yang itu standard. Awak rajin macam mana sekalipun sembahyang, tak boleh sembahyang zuhur 8 rakaat, sembahyang 4. Awak malas macam mana sekalipun masuk zuhur kena sembahyang 4. Standard. Zuhur standard, asar begitulah. Masuk je bulan Ramadan, awak malas macam mana pun kena puasa. Awak rajin macam mana pun kena puasa. Sebab dia wajib. Tapi bila lepas je semai apa panggil puasa Ramadan, dia dah jadi sunat. Bila jadi sunat, ada orang tak ada orang ajak dia pergi rumah terbuka. Maka dia hari ke-8 Syawal dah habis dah puasa. Janganlah pula dia pergi tanya orang, kau dah raya? Belum lagi, astagfirullahalazim. Mana boleh? Sebab Syawal tu kan panjang lagi, betul kan? Syawal tu panjang, jadi berarti saya bukan tak nak puasa, tapi oleh saya ketua penolong pendaftar, sekejap jabatan sana panggil, sekejap jabatan sini panggil, jadi saya puasa separuh hari, kena pejabat terbuka, jabatan sejarah ni juga, betul kan? Jabat terbuka, jabatan Quran. Saya akan habislah puasa saja, tapi pada 30 Syawal baru saya raya. Berarti jika seseorang itu boleh berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal, kira okeylah tu. Ini janganlah kita 8 hari bunyi je ustaz, tak bangun langsung. Jangan kata begitu, sebab kita betul-betulan jaga stok pula, tak ada orang nak panggil dulu. Situ dia bolehlah puasa 7 hari dewek. Ataupun kita dalam cuti ke apa benda. Jadi sesuai itu kita jangan mudah. Bila kita buat satu benda, kita kok bertanya orang, kita buat lagi ya? Astagfirullahalazim. Apa buat lah. Itu awak punya masa. Saya bukan tak nak buat, tapi masanya belum sampai. Misalnya pergi haji. Sekarang bukan semua orang boleh pergi haji walaupun ada duit. Saya daftar haji, saya pun tak tahu Ustaz Faizuri macam mana boleh cepat. Dia pakai cable apa, tak tahu ya.
akan pergi haji 2038. Pak kiamat agaknya. Jadi berarti saya dah daftar. Jangan dok kata Ustaz tak pergi lagi haji. Dia astagfirullah. Kan sedih saya. Saya nak pergi juga. Jadi tak buat haji kata 2038. Mungkin 2038 tu ada lagi ke dunia kiamat dan lepas 2020. Tuhan tanya saya dah daftar. Kalau tak daftar lagi betul astagfirullah. Ustaz dah daftar. Kamu tak buat haji pun tak buka. Itu betul astagfirullah. Sebab Ustaz buat. Jadi itu yang kita faham ya. Berbeza-beza jenis amalan sunat disebabkan oleh berbezanya keadaan atau situasi hidup seseorang. Itu keadaan yang pertama merujuk kepada emosi orang. Jadi emosi orang tu tak sama. Ada kala dia happy dan biasanya orang yang happy dia aktif, maka ibadahnya bersifat aktif. Apabila orang tadi sedih, maka dia biasanya pasif, maka ibadatnya adalah pasif. Jadi ibadat pasif ni zikir, berfikir, puasa, itu ibadat juga, tapi ibadat yang bersifat pasif. Ibadat yang bersifat aktifnya sembahyang, apalagi ya, tolong orang dan sebagainya, itu dia panggil yang aktif ya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua ialah keadaan orang merujuk kepada sosialnya, di mana status sosial seseorang itu tidak sama dengan status sosial orang lain. Maka kita tak boleh mengukur status sosial yang tidak sama untuk dibuat ibadat yang sama. Misalnya, ada seorang itu dia kebetulan nasib baik, duduk belajar di Akademi Islam, masih bujang, ayah pun ada duit, bagi duit belanja dia, dan dia dapat PTPTA. Maka kalau kita tengok dia duduk di surau baca Quran, mutalaah buku sampai malam, maka kita lihat dari apa ya? Dari fizikalnya atau pandangan zahirnya, kita akan kata bagus. Duduk masjid dari pagi sampai malam. Jadi budak tadi betul lah dia bagus, sebab kebetulan ayahnya tak ada masalah, keluarganya tak ada masalah, dia ada duit, ada PTPTN dan belajar dengan baik. Tapi ada seorang budak yang lain juga, belajar di Akademi Islam, tapi ayahnya sakit, maknya juga sakit, duit PTPTN pun terpaksa hantar ke kampung supaya. Maka dia tak duduk di masjid, dia pergi jadi kerja tukang basuh pinggan dekat Cianjur misalnya. Maka tak boleh kita kata budak tu bagus lah sebab dia duduk masjid daripada pagi sampai malam. Yang ni kurang bagus, duduk basuh pinggan. Boleh tak kita kata? Tak boleh. Sebab budak tadi dia tidak mempunyai apa masalah dan tidak punya apa-apa halangan untuk dia duduk macam tu. Yang kita lalu pagi-pagi dekat laluan tu, kita tengok ramai dalam murid kita duduk dengan komputer tu. Itu zahirnya nampak bagus. Apa yang dia tengok dekat komputer tu kita tak tahu. Kan kita buka penuh wifi, canggih, apa macam-macam. Zahirnya bagus. Entah dia tulis blog mengarut, kita tak tahu kat situ. Tapi zahirnya bagus. Tapi ada budak yang tak boleh buat macam tu, terpaksa buat kerja luar. Dan itu juga tidak bermakna dia tak bagus, kerana sosialnya tidak sama dengan orang tadi. Maka kita nak suruh semua orang macam tu, tak boleh. Kita tak boleh buat macam tu, sebab Allah Ta'ala sudah buat ketentuan, aku beza-bezakan rezeki manusia. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq. Faddala maksudnya beza-beza. Kata Allah, aku sudah beza-bezakan rezeki manusia itu dalam hidup ini. Jadi bila Allah SWT dah beza-bezakan, maka itu suatu ketentuan yang mesti berlaku. Jadi bila dia ketentuan yang mesti berlaku, kita mahu orang tadi buat serupa dengan
Kita kena demokrasi dengan makna kamu buat apa yang kamu boleh buat, namun adalah paras minimum yang kamu mesti lakukan. Apa paras minimum yang mesti lakukan? Dulu bila diperkenalkan student tak perlu lagi wajib hadir kuliah, kan tahun semester ini student tak wajib hadir kuliah, saya pun rasa nak marah juga kat sistem. Macam mana nak membawa budak malas? Tapi bila punya fikir bagus juga. Dan saya pun dah mula setuju dengan student tak wajib masuk kelas. Sebab bila student tak wajib masuk kelas, tak perlu buat kelas besar-besar, masa kecil-kecil cukup lah. Tapi kita adalah cara untuk gagalkan dia. Iaitu setiap kali kuliah ada kuis. Satu kuis, satu markah. 14 markah. Jadi siapa tak mari 14, maka dia hilang 14 markah. Tak dapat kira. Dan saya buat macam tu. Bila kita buat macam tu, nampaknya yang mari kelas lebih ramai daripada dulu. Sebab dia terlepas. Kita tanya dalam kelas, dia tak ulang. Jadi berarti tak perlu lagi kelas. Kalau pelajar ada 70 orang, kita tak perlu kelas untuk ada 70 kerusi. Kita boleh buat kelas untuk 10 kerusi. Dia tak wajib datang. Sebabnya tidak semua orang akan dapat A. Seperti mana tak semua orang akan masuk syurga. Kena ada orang masuk neraka. Bukan kita nak suruh dia masuk neraka, tapi kalau tak masuk, kosong pula neraka tu. Sebenarnya. Jadi berarti orang yang akan masuk neraka ialah orang yang tidak berusaha untuk masuk syurga. Dan dalam sistem penilaian di universiti, di sekolah pun, pensyarah tu adalah bodoh kalau semua A. Pensyarah tu bodoh. Masalah pula. Macam mana semua A? Dan pensyarah tu juga bodoh kalau semua fail. Kan? Dia mesti ada A, ada B, ada C, ada fail. Kalau semua orang masuk syurga, apa guna Allah buat neraka? Tapi kalau semua orang masuk neraka, apa guna Allah buat syurga? Jadi Allah buat syurga, buat neraka. Orang akan masuk syurga apabila dia layak untuk masuk syurga. Orang akan masuk neraka apabila dia layak masuk neraka. Jadi bila kita faham begitu, sahabat-sahabat, berarti kita mesti menerima konsep bahawa manusia tidak sama. Bila manusia tidak sama, kita meletakkan satu sistem yang semua orang kena sama, masalah. Betul masalah. Cuba tengok staf-staf sokongan teknikal tu pasal pakai baju uniform. Kan, walaupun percuma, dia orang tak happy. Tak dia tanya dia kata. Memang percuma, baju percuma, kasut percuma. Tapi cuba tengok pukul 5, cepat-cepat buang. Sebab dia terpaksa pakai baju. Yang happy-nya kita tak ada beli. Memang nampak tak baik Universiti Melayu tak beli baju kat kita. Betul kan? Tapi kita happy. Pagi Jumaat pakai baju Melayu. Sebab guru uji. Betul kan? Jadi dia happy. Hari kami pakai baju batik. Nampak comel sikit. Hari lain tu kena pakai kot sebab perut uji tutup gitu. Jadi kita happy. Dan jadi sebab itu kata orang tasawuf, selain daripada ibadat wajib, kita tak boleh paksa orang buat ibadat sunat seperti ni. Tak boleh. Setiap orang ada begitu. Maka sebab itulah terkadang ada ulama-ulama Wahabi yang marah dekat kita buat ibadat sunat di Malaysia ni semacam wajib. Dan ada asasnya. Misalnya malam Jumaat baca Yasin. Malam Jumaat baca Yasin itu suatu benda yang bagus, tapi jangan wajibkan. Maksudnya jangan sentuh malam Jumaat mesti Yasin. Tak ada. Sebab ada kalanya pada malam itu ada tetamu datang, kena bagi dia berucap, tak payah baca Yasin. Sebab lama baca Yasin, kadang-kadang tukarlah baca Kahfi pula ke. Maka itu tidak salah. Tapi bila kita kata mesti malam Jumaat baca Yasin, pagi Jumaat sajdah, kenapa kita mesti kan? Sebab benda tu kan sunat. Jadi bila dia sunat, kita tukar-tukar. Jadi bila kita tukar, bukan bermaksud kita tidak istiqomah. Kita istiqomah, tapi istiqomah dalam bentuk yang lebih fleksibel. Dia ada dua cara istiqomah ya, sahabat-sahabat. Satu cara istiqomah yang agak rigid, yang agak sempit ya. Dan saya tidak berminat dengan modul itu. Yaitu misalnya kita buat sini garis.
Di mana sahabat-sahabat ikut garis ni tak lari pun, straight macam tu. Dan ini ada hadis Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu li'abdin khairan istamala." Bila Allah inginkan kebaikan pada seseorang itu, dia pergunakan orang itu. Maka ditanya sahabat, apa makna perguna? Yufiquhu bi'amalin hatta yuqbadu alaihi. Ini model. Kata Nabi, bila Allah mahukan kebaikan pada seorang manusia, dia pergunakan orang itu. Maka sahabat tanya, bagaimana Allah pergunakan kita? Dia jadi kita suka dengan satu amalan dan kita buat sampai mati. Berarti mungkin kita suka baca Yasin malam Jumaat, kita buat sampai mati. Itu satu model istiqomah, rigid macam tu. Kita suka pakai tudung bawah, sejak daripada kerja confirm sampai pencing tudung bawah aja. Maksudnya betul lah tu. Rigid gitu lah. Jadi berarti itu satu model. Saya tak buat model tu. Saya tak kata model tu salah. Bukan saya nak kata salah, hadis Nabi sebut begitu. Tapi saya ada model nombor 2. Dan kalau sahabat-sahabat nak pakai model tu, silakan. Saya nak pakai model dan saya yakin kau pakai ikut saya. Mestilah ikut kan? Ustaz ceramah, tak ada benda tu kan Allah. Mesti layan. Satu tak ada. Okeylah tuan-tuan. Model yang kedua ialah kita buat top line. Kemudian kita buat bottom line. Top line ini kita panggil dia ifrad. Bottom line kita panggil dia tafrid. Kemudian kita buat gerak ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20. Ifrad ni maksudnya melampau lebih. Tafrid ini maksudnya melampau kurang. Jadi selagi mana kita berada dalam garisan ini, maka kita dipanggil istiqomah. Contoh. Ayat Quran kata pagi lepas subuh kena ingat Allah. Betul kan? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Pagi-pagi itu kena ingat Allah. Jadi bila sebut ingat Allah, kita mempunyai banyak cara nak ingat Allah. Pertama, duduk atas jadah, ambil tasbih, zikir. Satu. Yang kedua, sambil-sambil bawa kereta, zikir. Betul kan? Yang ketiga, sambil buat breakfast dekat anak, zikir. Yang ketiga, macam-macam lah. Jadi pada saya, yang pentingnya berzikir. Tak penting atas jadah. Tak penting atas jadah. Tapi bila masa cuti, kita duduk atas jadah tu. Masa mari kerja, sambil-sambil bawa kereta. Tapi yang penting zikir tu berlaku. Jadi kita dilihat pada rupa, nampak macam tak istiqomah. Sekejap atas jadah, sekejap sambil bawa kereta, sekejap sambil hantar anak. Ya, rupanya macam tidak istiqomah, tapi amalannya istiqomah. Jadi istiqomah itu merujuk kepada amalan yang dibuat. Bagaimana caranya? Kita kena berbagai. Tak bolehlah orang pencing duduk sebelah kita, astagfirullahalazim, kau ni jenah, tak pernah duduk atas jadah. Janganlah kata begitu, awak pencing, tak apalah saya kena pergi, tak pergi kan merah pula floating. Jadi berarti tuan-tuan, saya lebih suka macam tu. Ataupun saya lebih setuju macam tu. Misalnya, kita buat pakai tudung. Yang melampau lebih, kita pakai kain telekung bagi jaga. Tak, kain telekung. Macam itu lebih sangat. Yang lebih bawah tu pakai mini skirt bagi akademi Islam. Kan lebih juga ada. Tapi yang tak lebih tu tutup aurat, kadang-kadang
2 tun punya tudung, 3 tun punya tudung, kadang-kadang bawa kuning, kadang bawa merah, bawa jingga misalnya. Lepas tu lekung ada 3 tingkat, warna sini lain, belakang lain, kat sini ada batik, ada kerongsang atas, kerongsang janggut. Tapi berarti kita punya gerak tu, dia tidak statik macam ni. Jadi kan statik satu rupa je. Tak, kita berubah, tapi berubah kita itu tak adalah melampau ke atas dan tak adalah melampau ke bawah dia. Gitu lah. Jadi kalau tanya saya punya modul ataupun model istiqomah, saya pakai model itu. Dan saya cukup yakin dengan model saya. Kalau sahabat-sahabat nak pakai model tu, pakailah. Tapi bila penat jangan mengaji kat saya. Cari ustaz. Contohnya, saya penat ustaz, kena buat. Atau betul lah, siapa suruh pilih model tu? Tapi saya tak kata model tu salah ya. Kalau salah takkan ada hadis Nabi macam tu. Berarti siapa yang nak ikut model tu boleh. Tapi dia jangan buruk lah. Yang ini tetap jadi istiqamah, cuma ianya lebih fleksibel. Kadang-kadang masa kita sedih, mau meninggal dunia, waliyahzubillah, kita mari pejabat pakai hitam, betul kan? Tudung hitam, tubuh hitam, mata tumbuh celok sebab semalam nangis. Tapi bila dah happy, pink belakang ke, pink kasut, pink. Jadi orang kata, berapa berubah? Memang berubah, tapi tak buka aurat. Kalau baju je berubah. Balik Langkawi lain sikit, dia tanya baru beli ke, biasanya dah kerongsang beli kat makan kuah ke bukan. Biasa je. Jadi berarti pada saya benda tu dia masih taat pada Allah, cuma rupanya agak naik. Lebih turun lah. Jadi model itu ataupun model itu pada saya lebih fleksibel. Masa kita cuti, cara kita ibadat lain. Tapi masa tak cuti, contoh yang lain, bila mari bulan Ramadan, sembahyang tarawih, ada orang dia cukup rigid, mesti 20. Jelas? Mesti 20. Kalau tak cukup 20, maka berasa macam tak sembahyang tarawih. Maka untuk dia maintain 20, maka dia jadi 20 laju tu. Sebab dia nak juga 20. Tapi bagi kita pakai model ni, kita tahu ada 2 versi tarawih. Ada 20, ada 8. Hari kita kerja, kita sembahyanglah 8. Macam mana penat balik lagi, jam, beli makanan lagi. Tapi bila dah cuti, jangan juga 8 pula. Jadi bila cuti, kita dah duduk rumah, tak ada apa-apa, puasa lagi, dah relax, dah prepare untuk. Jadi pergi masjid, sembahyang pula 20. Berarti bila kadang 20, kadang 8, itu tidak menunjukkan bahawa kita tidak istiqomah. Kita istiqomah, tapi istiqomah pada sembahyang itu cuma rupa sembahyang itu ada 20, ada 8, ada begitu. Jadi sebab itulah kalau sahabat-sahabat tengok Nabi beribadat, dia tak pernah ibadat dalam satu rupa yang statik. Kan cuba sahabat-sahabat tengok, kenapa sembahyang tarawih Nabi sembahyang 3 malam? Dan Nabi sebut, dia kata kalau aku keluar untuk malam ke-4, ke-5, aku takut nanti perkara itu dianggap wajib. Maka kesianlah orang yang datang kemudian macam kita. Sahabat dulu tak apa, dia tak ada audit MQA, tak ada audit siring pemantauan, dia tak ada audit pula, betul kan? Jadi dia tak ada audit apa. Lepas tu ada orang kata apa audit Allah Ta'ala tak buat pun dekat sahabat cemerlang juga. Macam mana kita tak hidup di zaman Nabi? Kita hidup di zaman Tasrirau dan sekarang Datuk Amin pula kena audit. Jadi bila kita kena audit, kita kena buat sebab kita dibayar gaji untuk bekerja. Jadi bila kita kerja begitu, tidak bererti kita langgar perintah Allah. Maka di sana ibadat kita berkuranglah sikit. Macam mana? Tapi bila dah selesai audit tu apa semua, maka ISO apa panggil siring kata cemerlang, maka kita kena sembahyang ajak banyak sikit pula ibadat, betul kan? Jadi dia naik, lepas tu turun, lepas tu naik, okeylah tu Muhammad. Itu betul lah tu. Jadi pada saya istiqomah model yang saya
Dia ada yang ketiga, saya nak ajar melainkan lepas 4 tahun akan datang. Nampak lagi lah, yang model ketiga tu ekstrim sikit. Yang ni juga lah. Jadi setidak-tidaknya sahabat-sahabat mempunyai dua pilihan. Sama ada nak istiqamah pakai model A ataupun istiqamah pakai model B. Jadi model A itu dia boleh buat, tapi dia tak boleh ukur orang dengan model dia. Dia tak boleh kata, aku tengok kau ni tak buat macam aku lah. Dan itu banyak masalah berlaku di kalangan kita apabila kita rajin ibadat, kita buat itu buat ini. Kita suka tanya orang, kenapa kau tak buat macam aku? Aku buat ni model ustaz bla 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 naik. Kan ada naik, ada ustaz naik, ada ustaz turun kan, ada ustaz suruh, ustaz tak suruh, macam-macam lah ya. Jadi kenapa kau buat? Sedangkan apa yang kau buat ni disahkan oleh ustaz naik misalnya. Cakap kat dia, cakap dekat dia, tak ada masalah. Apa yang kamu buat itu betul. Tapi aku juga betul sebab aku pakai model yang satu lagi. Awak nak buat, buatlah. Sebab dia begitu, saya begini. Tapi yang pentingnya, beza apa panggil samanya kita di antara dia. Dia buat, kita buat. Cuma dia buat cara dia, kita buat cara kita. Macam ginilah mudah tuan-tuan. Kadang-kadang bila fakulti minta derma, maka fakulti pun buat dua kategori derma, staf sokongan dengan staf akademik. Staf akademik pun dia buat dua pula. Profesor Madya senior dengan profesor, pensyarah biasa dengan pensyarah kanan. Bila dia tulis kat situ, staf sokongan RM15 ke bawah. Profesor apa panggil pensyarah biasa RM25 ke bawah. Profesor dan Profesor Madya senior RM50 ke bawah. Bila dibuka macam tu, bukan berarti nak beza-bezakan, sebab RM15 bagi gaji RM2,000 besar. RM50 bagi gaji RM18,000 ini. Betul tak? Jadi berarti profesor yang bagi RM50 dia juga beri. Kerana yang bagi RM15 dia juga beri. Jadi apa nilai yang ada pada 3 kategori itu? Beri. Beri itu mahal tu. Amount tu tak boleh nak bangga. Tak bukanlah profesor bagi RM15. 50. Lah 50 dari 18,000 apa je? Aku 50 gaji 900 anak 10. Lain tu. Tapi tak boleh lah yang staf sokongan bagi 15 aku ni miskin minta juga. Tu tetap kena beri. Sebab tu dia tulis 15 ke bawah. Jadi RM2 pun tak apa. RM2 pun. Yang penting kita nak kebersamaan tu, beri tu je nak, bukan amount tu. Jadi sebab itu bila kita nak standardize, staf Universiti Melayu oleh kerana yang gaji bawah daripada RM4,000 akan dapat bring, akan ambil di bangsa nanti. Lepas tu dapat pula kan. Jadi oleh kerana yang tu kita pun deki dengan dia, semua kena bayar RM50. Tak boleh, kita tak boleh paksa kan, sebab orang tu tak sama dengan orang tu. Tapi yang kita boleh minta rasa kebersamaan. Bila nak buat satu benda, kita sama-sama menyumbang. Awak sumbang RM1, yang tu sumbang RM50, okey lah. Jadi itu konsepnya. Berbeza-beza jenis amalan sunat disebabkan oleh berbezanya keadaan atau situasi seseorang. Jadi dengan kita belajar pagi ini, kita fahamlah ya, bahawa semua orang kena buat dengan satu amalan yang standard, ialah apabila kita buat masa fardu atau amalan wajib. Yang amalan wajib tu serupa je. Bila kita duduk semayang zuhur, profesor ke, pembantu profesor ke, pensyarah muda ke, pak ke, semua 4 rakaat semayang zuhur. Tapi bila sudah semayang zuhur, bagaimana nak buat amalan sunat? Tak sama lah. Dia tak sama. Sebab yang ni lain, yang tu lain, yang ni lain dan sebagainya. Tapi yang penting apa yang sama di antara kita, semua kita nak buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu buat dengan cara kamu, saya buat dengan cara saya. Maka sebab itu saya dah sebut dekat sahabat-sahabat kot, bahawa amalan sunat itu ada kalanya kena tunjuk ke orang. Sebab apa amalan sunat itu ada kala kena tunjuk ke orang? Sebabnya apabila kita sebut pasal ikhlas,
Ikhlas itu sahabat-sahabat dia berlaku di hati orang. Kita tak boleh nak nilai orang. Oh, tak ikhlas pakai baju mewah, tudung mewah, kerongsa mewah. Tak boleh kata begitu. Sebab ikhlas itu hati orang. Sebab di mana ada ibadat-ibadat tertentu yang sifatnya kena buat depan orang. Kalau kita kata ikhlas itu ialah buat belakang orang, bagaimana dengan sembahyang Jumaat? Tak ikhlas. Lebih lagi ramai yang sembahyang tak jalan, termasuklah yang tukang ceramah. Tak ikhlas tau. Tak, sebab Jumaat jenis kena sembahyang depan orang. Dia tak boleh. Zul kata aku takut riak lah nak sembahyang dekat store komputer dia. Tak sah Zul, sembahyang Jumaat store tu walaupun ikhlas. Dia kena sembahyang sini. Dia kena sembahyang sini. Sebab jenis ibadat tu kena tunjuk kau orang. Dia kena tunjuk kau orang. Jadi sebab itu ikhlas tidak merujuk kepada perilaku. Ikhlas merujuk kepada hati. Ada orang nampak macam ikhlas tapi tak ikhlas. Sebab dia tunjuk macam ikhlas supaya orang kata dia ikhlas. Jadi dia tak ikhlas. Jadi sebab itu kita jangan nilai orang, jangan judge orang. Oh ni orang kejuruteraan ni tak warok, ni tak ikhlas belakang orang kena Islam. Masa boleh kata begitu. Semua orang dia hanya tahu diri dia. Maka sebab itulah ada kala amalan sunat kena tunjuk ke orang. Saya ada 6 alasan kenapa amalan sunat kita kadang-kadang boleh. Saya tak kata semua amalan sunat kena tunjuk. Sebahagian ataupun kadang-kala amalan sunat kita kena tunjuk dekat orang. Ada 6 alasan. Alasan pertama, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika yafrah. Allah katakanlah dengan kurniaan Allah dan rahmatnya, maka sebab itu kamu gembira. Maksudnya apabila kita dapat buat satu benda baik, maka tidak salah kita bercerita kepada orang, kerana kita diizinkan untuk rasa happy sebab kita boleh buat benda baik. Misalnya apa salahnya kita jumpa kawan kita di kejuruteraan, macam mana MQA hari itu? Alhamdulillah. Akademi Islam pun alhamdulillah. Yang kata ni tak ikhlas. Salah kalau kita nak gembira kerana kita penat-penat buat fail. Orang ijazah tinggi hari itu tak balik malam. Siapa ada yang jadi rana nak tunggu gitu. Jadi bila MQA kata beres, salah kan dia nak kata alhamdulillah. Salah lah. Takkan kononnya takut tak ikhlas. Masuk keluar. Kenapa moyok ni takut tak ikhlas? Tapi tak ada lah melompat-lompat dekat dataran merdeka tu, cuma kadang-kadang kita rasa happy. Kadang-kadang orang yang jalan tinggi tu dia borak, dia lupa tutup pintu dekat parking tu. Kan kita dengan start kereta pun dengar lagi. Sebab dia happy, MQA lupa. Ada kan? Jadi ya lah, dia happy sama dia. Sebab Allah sebut begitu kan? Qul bifadlillah wa birahmatihi wa bidzalika yafrah. Jadi bila kita dah dulu audit tu, alhamdulillah, syukur dekat Allah, alhamdulillah. Sebab itulah doktor orang tak bagi cuti orang setara ijazah tinggi, maka fail kita cantik, alhamdulillah. Okey. Salah tak? Alasan pertama. Alasan saya yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Sanna dalam bahasa Arab maknanya menjadi pelopor. Dia pelopor. Siapa yang menjadi pelopor kepada suatu amalan baik, maka siapa-siapa yang tiru amalannya tadi, maka dia dapat pahala. Kan kita dalam audit, kita ada dipanggil amalan yang dicontohi. Jadi amalan baik yang dicontohi itu, salah kalau kita bagi reward kat dia? Dan kalau bagaimana orang nak contoh kalau dia tak tunjuk kat orang? Misalnya dia buat apa-apa dekat jabatan dia bagus, bila audit mari tanya dia, ada tak apa-apa amalan yang boleh dijadikan contoh? Saya tak nak bagi sebab takut riak.
Bagilah astagfirullahaladzim. Jangan cuba mencabar keikhlasan saya. Sebab saya mau menjaga keikhlasan itu sehingga ke akhirat. Minta maaf Tuan Editor. Bagilah, Bapak. Sebab Nabi sebut man sanna fil Islam. Siapa yang menjadi pelopor kepada satu benda baik. Sebab kadang-kadang orang lain tak sempat nak fikir benda baik tu. Tiba-tiba kita duduk kat jabatan kita, student ijazah tinggi pun tak ada, sudah ijazah dasar pun kurang masuk, maka sempatlah kita buat amalan-amalan baik. Maka masalahnya kongsi dengan orang lain. Dan bila sebut kongsi, kena tunjuk. Kena orang tahu lah. Adakah itu bermaksud sudah tidak ikhlas? Ikhlas. Sebab ikhlas itu merujuk kepada hati orang tadi. Faham tak? Saya satu benda yang saya kagum dekat lembah pantai, bukan apa panggil lembah Kelang ni, yang tak ada dekat Kelantan, iaitu pisang Jumaat. Kan pisang Jumaat ni mana ada Kelantan, tanya Ustaz Seni gitu. Mana ada. Mana orang lagi tak ada, walaupun pisang banyak. Dia tak bawa ke Jumaat. Jadi berarti orang yang mula-mula ada idea nak bawa pisang hari Jumaat tu, dia akan dapat pahala setiap kali Jumaat orang bawa. Dan orang kata kenapa tak bawa durian Jumaat? Saya tak setuju. Sebab nanti bang, betul kan? Pisang tak apa. Jadi sebagai kita orang yang cerdik, kita tahu orang makan pisang, dia akan rasa kelak-kelak nak sembahyang. Maka kita buat yang baru pula, iaitu sirap Jumaat. Tak sebelum pisang Jumaat, betul kan? Tak sebelum nak sirap mahal mana beli gula 2 kilo, air ambil airnya. Wah, kacau tu kat situ. Kalau budak PMI nak menang pilihan raya, kampus buat tiap kali Jumaat. Bukannya mahal sangat pun, nanti tulis undilah PMI sebelum pilihan raya lagi. Jadi orang yang minum tu, oh bagus PMI, bagus PMI. Jadi nak semuanya, tuan-tuan, kita kena buat satu benda dan tidak berarti bila kita tunjuk ke orang, maka itu sudah riak, bukan? Ada sebahagian kerja kita kena tunjuk ke orang kerana Nabi juga sebut tadi. Nombor 3, alasan saya kenapa sebahagian daripada amalan sunat kita boleh kita tunjuk kepada orang. Alasan ketiga ialah apabila kita mati, maka Allah SWT akan mengutus satu rombongan malaikat. Dia pergi dengar apa kawan-kawan si mati cakap tentang si mati. Kita mati nanti, Allah akan utus malaikat akan dengarkan kawan kita komen apa pasal kita. Dan kita orang Melayu ni bila jenazah kita disolati di masjid, biasanya imam akan tanya, apa kamu kata pada jenazah ini? Itu soalan biasa. Maka jemaah akan kata baik. Cuba bayangkan, sepanjang kita hidup kita sorok semua baik. Tak ada siapa pun tahu kita baik, sedangkan kita baik. Maka bila imam kata, apa kamu kata atas jenazah ini? No comment. Rugi lah kan? Mesti. Tak tahulah, takut tuan-tuan tak nak orang kata baik saya, nak orang kata saya baik. Maka sebab itu, tidak semua ibadat kita kena tunjuk ke orang. Ada sebahagiannya tunjuk ke orang. Bagi yang cukup bertuah misalnya, dahlah, apa panggil, bonus dapat, bring pun dapat. Maka apa salahnya goreng mihun bodoh ke mihun Singapura kan? Mihun Singapura kan mihun bodoh je. Beli mihun goreng, tunggu kepala ikan bilik goreng, buki, lepas tu capur lah tauku dengan toge. Nah, buat mari pejabat. Modal mungkin RM8 tu RM10 makan. Betul kan? Jangan bawa sekali sebab tak habis minggu depan orang lain pula hak boleh bring lagi dengan bonus lagi. Betul kan? Apa sahaja. Jadi akhirnya dia jadi satu tradisi di Akademi Islam. Setiap kali boleh beri dan bonus, bawa mihun bodoh. Lepas tu lama sikit naik pangkat, mihun cerdik sikit, budak. Betul kan? Profesor pula, budak galau. Saya jadi. Bila kita mati, orang tanya, apa kamu kata pada jenazah ini? Yang belakang kata, baik, udah baik. Jadi dia baik lah. Ini tak, nak derma tu tak ada orang. Jadi mungkin kita baik, betul lah. Tapi orang nak kata kita baik, sepanjang dia duduk Akademi Islam, aku tak kenal dia baik. Mungkin ada orang nampak dia cari kucing, bagi makan, okey baik juga. Tak semesti. Bagi orang, ada orang tu dia bawa makanan dari rumah dia bagi kat kucing. Itu baik je lah. Jadi nak sebutnya,
tidak salah orang tengok kita punya baik, kerana kita ingat bila kita wafat atau kita mati, Allah akan utus malaikat akan dengar apa kata komen si kawan pada si mati tentang si mati. Itu alasan keempat. Ketiga kan. Okey, alasan keempatnya, dua lagi saya tak ingat dah. Alasan keempatnya ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah. Kata Allah, in tubdu sadaqat, in tubdu sadaqati fani imma wa in tukhfuha fahuwa khairul lakum. Kata Allah, jika kamu tubdu ni maksudnya kamu tunjuk ke orang. Jika sedekah itu kamu tunjuk ke orang, dia juga bagus. Dan bila kamu sembunyikan dari orang, dia juga bagus. Berarti ayat itu menyatakan pada kita, sembunyi atau tidak, sedekah itu sama saja. Maka cuma ulama mengatakan, jika kita menderma kepada organisasi, tidak salah kita tunjuk ke orang. Tapi kalau kita derma kepada individu, jangan tunjuk ke orang, sebab nanti aib dia. Jangan panggil cleaner, cleaner 3-4 orang mari sini. Habis satu pejabat pengarah dengar, aku dapat bring, ambil lah RM2 seorang. Misalnya beli goreng pisang. Itu tak bagus, sebabnya pada individu. Yang individu itu jumpa bawa tangga, ambil lah RM2. Tapi kalau nak derma dekat Akademi Islam, bawa lah seluruh apa panggil akhbar pun tak apa, sebab malu apa. Bila pengarah ambil duit, dia tak malu sebab bukan untuk dia, untuk Akademi Islam. Apa malu dia? Nak jemur kat masjid, dia tak ada apa malu, malah berbangga 2-3 hari lepas KFC datang, betul kan? Bagi RM5,000. Jadi dia bagi RM5,000 tu dapat, tapi kita dah tunggu takut ada voucher 50% ke. Tu tanya Ustaz Roslan, dia kata ada kat Kelantan je. Itu pun pergi makan KFC Kelantan jauh tu, tambah 200 untuk dapat. Cuma yang saya tahu, makan hari Selasa, dinner plate jadi RM8. Saya makan KFC hari Selasa je lah. 30%. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, ialah bahawa bila amalan itu tidak bererti kita buat depan orang, maka kita sudah dikira riak. Kerana riak itu ada pada hati kita. Ada kala amalan itu tidak dibuat depan manusia, tapi kerana kita niat nak tunjuk kat manusia, maka tetap dia riak. Jadi saya rasa itu saja bicara kita pada pagi ini. Saya ulang sekali lagi sebagai satu kesimpulan, bahawa kata Tuan Syekh, berbeza-beza ataupun pelbagai-bagai amalan ibadat sunat itu adalah disebabkan berbeza-bezanya keadaan atau situasi seseorang. Situasi seseorang itu ada dua keadaan, satu emosi, iaitu ketika dia sedih atau ketika dia gembira. Biasanya orang sedih akan bersifat pasif, orang gembira bersifat aktif. Demikian juga situasi sosial orang. Ada orang anak ramai, ada orang tak ada anak, ada orang gaji kecil, ada orang gaji besar, ada orang begitu begini, maka biarlah setiap orang itu mempunyai pilihan ibadatnya masing-masing. Yang kedua kita sebut tadi, tidak semua amal ibadat kita itu harus disembunyikan dari manusia, tidak salah. Beberapa ibadat kita tunjukkan pada orang kerana ada amalan atau serat-serat tertentu. Dalilnya ada 4 tadi yang kita nyatakan. Semoga apa yang kita belajar dapat dipraktiskan dalam hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.